Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji-pujian dan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala peluang yang Allah berikan. Selawat dan salam untuk junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah berada pada pertemuan Sahih Muslim riwayat siri yang ke-263, dan pada siri kali ini kita telah tiba pada riwayat 4732, hadis-hadis berkenaan tentang ghilazhi tahrimil ghulul, pengharaman keras terhadap al-ghulul. Al-ghulul bermaksud al-khiyanatu was-sariqah minal ghanimah, seseorang yang berlaku khianat ataupun mencuri daripada harta rampasan perang, maka ianya dikenali sebagai al-ghulul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Okey. Riwayat 4732. وبه إليه قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, qama fina Rasulullah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdiri di kalangan kami zata yaumin, pada satu hari. Pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdiri di kalangan kami. Fadzakarul ghulul, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut berkenaan tentang mengkhianati daripada harta rampasan. Fa'azzamah, maka baginda telah menggambarkan dahsyatnya dosanya. Wa'azzama amrah, dan besarnya dosa dan maksiat bagi kelakuan tersebut. Thumma qala, kemudian baginda bersabda, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamah, janganlah biarkan aku menjumpai salah seorang daripada kamu datang pada hari kiamat. Ala raqabatihi ba'ir, pada tengkuknya dia dipaksa untuk membawa unta. Lahu ru'a, dalam keadaan unta itu mengeluarkan suara. Yaqulu ya Rasulullah, lalu dia berkata, wahai utusan Allah, aghithni, bantulah daku. Fa'aqulu, maka sabda Nabi, aku akan berkata pada hari kiamat, la amliku laka syai'a, aku tidak boleh menolong kamu apa-apa. Qad ablaghtuka, aku telah sampaikan kepada kamu. Kemudian sabda Nabi SAW, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamah, janganlah biarkan aku menjumpai salah seorang daripada kalian pada hari kiamat. Ala raqabatihi faras, pada tengkuknya dia perlu membawa kuda. Apa yang dia curi, apa yang dia khianati daripada harta rampasan perang, dia perlu bawa benda tersebut. Dan nak menggambarkan dahsyatnya, Nabi bagi contoh satu persatu tentang perkara tersebut. Lahu hamhamah, hamhamah bermaksud mengeluarkan suara kuda. Fayaqulu ya Rasulullah, lalu orang itu akan berkata, wahai Rasulullah, aghithni, tolonglah aku. Fa'aqulu, sabda Nabi, akan aku katakan pada hari kiamat, la amliku laka syai'an, aku tidak mampu menolong kamu apa-apa. Qad ablaghtuka, aku telah sampaikan kepada kamu. Sabda Nabi SAW lagi, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabatihi syatun, janganlah biarkan aku menjumpai salah seorang daripada kalian pada hari kiamat, pada tengkuknya ada kambing. Laha su'a'un, laha sugha'un, dan kambing tersebut mengeluarkan suara. Lalu orang tersebut berkata, wahai Rasulullah, aghithni, tolonglah aku. Fa'akulu, maka aku akan kukatakan, la amliku laka syai'an, aku tidak mampu menolong kamu apa-apa, aku telah sampaikan kepada kamu. La ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabatihi nafsun, janganlah biarkan aku menjumpai salah seorang daripada kalian pada hari kiamat, yang mana datang pada hari kiamat pada tengkuknya ada apa jua yang bernyawa, nafsun. Laha suyahun, yang mengeluarkan suara, yang hidup. Fayaqulu ya Rasulullah, lalu dia berkata, wahai utusan Allah, aghithni, bantulah aku. Maksudnya, kalaulah dicuri hamba,
dia perlu bawa apa yang dicuri. Dia curi binatang, dia perlu bawa apa yang dicuri, dan dia akan dipaksa untuk memikul benda tersebut. Fa'aqulu, maka aku akan berkata, la amliku laka syai'an, aku tidak mampu menolong kamu apa-apa, qad ablaghtuka, aku telah sampaikan kepada kamu. Sabda Nabi SAW lagi, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamati ala raqabati riqa', janganlah biarkan aku menjumpai ke salah seorang daripada kalian pada hari kiamat, pada tengkuknya adanya riqa'un, kain-kain. Lalu kalaulah ada orang curi kain, dia kena bawa pada hari kiamat. Takfiku, dan kain tersebut yataharrak, bergerak-gerak. Fayaqulu, maka orang tersebut akan berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, aghithni, maka akan aku katakan, la amliku laka syai'an, aku tidak mampu menolong bagi kamu sesuatu apapun, sesungguhnya aku telah sampaikan kepada kamu. Sabda Nabi SAW lagi, la ulfiyan ahadakum yaji'u yawmal qiyamah, janganlah biarkan aku menjumpai salah seorang daripada kalian pada hari kiamat, ala raqabati, pada tengkuknya dia perlu untuk membawa samitun, emas perak. Fayaqulu, lalu dia akan berkata, wahai Rasulullah, aghithni, tolonglah aku. Maka sabda Nabi, la amliku laka syai'an, aku tidak mampu membantu untuk kamu apa-apa, qad ablaghtuka, aku telah sampaikan kepada kamu. Lalu daripada hadis ini memberi pengajaran apa yang manusia khianati dan curi, dia perlu untuk tanggung. Dalam hadis yang lain, kalaulah seseorang itu curi tanah, maka dia perlu untuk memikul tanah tersebut, bahkan bukan sekadar tanah tersebut, 7 lapisannya sekali pada hari kiamat. Maka sebab itu Nabi nak menggambarkan dahsyatnya seseorang yang mencuri, lagi-lagi daripada harta rampasan perang. 4733 sampai 35, ketiga-tiga riwayat ini adalah lebih kurang sama, maka kita tidak terjemahkan. 4733. Wabi ilaihi qala wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Abdul Rahim bin Sulaiman an Abi Hayyan tahwil. Wabi ilaihi qala wa hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Jarir an Abi Hayyan wa Umar bin al-Qaqai jami'an an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bimithli hadits Ismail an Abi Hayyan. Maka bismillahirrahmanirrahim, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada baris yang keempat daripada bawah, waqtalafu fi sifati uqubil ghal, kalaulah seseorang itu didapati mencuri daripada harta rampasan perang, apakah hukuman dia? Faqala jumhurul ulama wa a'immatul amsar, majoriti para ulama menyebut yu'azzaru ala hasbi ma yara'ul imam, maka akan dijatuhkan hukuman secara ta'zir, bukannya secara hudud mencuri. Dia akan dijatuhkan hukuman secara ta'zir berdasarkan apa yang pemerintah merasakan sesuai. Wala yuhraku mata'uh, dan tidaklah perlu untuk dibakar harta bendanya. Dan inilah pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan sebagainya. Riwayat 4734. Yang ini pun kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala wa hadatsani Ahmad bin Sa'id bin Sahri ad-Darimi qala hadatsana Sulaiman bin Harb qala hadatsana Hammad ya'ni bin Zaid an Ayyub an Yahya bin Sa'id an Abi Zur'ah bin Amr bin Jarir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'azzama wa iqtassa al-hadith qala Hammad thumma sami'tu Yahya yaqulu ba'da dhalik yuhaddith fahaddathana binahwi ma haddathana anhu Ayyub. Maka sama periwayatannya, konsisten walaupun setelah beberapa ketika. 4735. Wa bihi qala wa hadatsani Ahmad bin al-Hasan bin Khirash qala hadatsana Abu Ma'mar qala hadatsana Abdul Waris qala hadatsana Ayyub an Yahya bin Sa'id bin Hayyan an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam binahwi hadithihim. Imam Muslim mula membawakan hadis-hadis bermula daripada 4736. Hadis-hadis berkenaan tentang pengharaman memberi hadiah kepada al-ummal, kepada petugas-petugas dan orang-orang yang berjawatan. Maka orang yang ada jawatan daripada pihak pemerintah, orang yang ada tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah, termasuklah amil kutip zakat sekalipun, maka dilarang daripada untuk menerima hadiah. 4736. Wa bihi la qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Amr bin Naqid wa ibn Abi Umar wal lafdh li Abi Bakr qala wa hadatsana Sufyan ibn Uyainah an Az-Zuhri an Urwah an Abi Humayd as-Sa'idi
radhiyallahu taala anhu qala, daripada Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala, beliau telah berkata, istamala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-asad. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melantik sebagai amil untuk sesuatu jawatan. Tapi jawatan yang dimaksudkan di sini sebagai amil pengutip zakat. Dia perlu menjadi pengutip zakat bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah seorang lelaki daripada Banu Asad. Beliau dipanggil dengan gelaran Ibnul Lutbiyah, dan ini adalah gelarannya yang paling tepat, kata Imam Nawawi rahimahullah, pada baris yang kedua. Qala Amrun wa ibn Abi Umar ala sadaqah. Nabi melantik dia sebagai amil ataupun sebagai pengutip zakat bagi pihak Nabi SAW. Falamma qadima, apabila dia pulang ke Madinah, qala hadza lakum, maka dia berkata dengan Nabi, ini adalah kutipan zakat untuk kamu wahai Rasulullah, wa hadza uhdiyali, dan ini diberikan hadiah kepadaku. Maka Nabi SAW menaiki mimbar, lalu Nabi telah memuji Allah, mengagungkan Allah. Wa qala, maka baginda bersabda, ma balu amilin, apakah masalah sebahagian daripada amil pengutip zakat ab'athu, yang aku telah menghantar mereka. Fayaqulu, maka mereka boleh berkata, hadza lakum, ini adalah untuk kamu daripada kutipan zakat, wa hadza uhdiya ilayya, sementara ini adalah untukku, diberi hadiah kepadaku. Maka Nabi SAW tegur, dia dapat hadiah hanya kerana dia ada jawatan. Sebab itu sabda Nabi, afala qa'ada fi baiti abihi au fi baiti ummi, mengapa tidak dia duduk sahaja di rumah ayahnya ataupun rumah ibunya, hatta yanzur, supaya dia boleh melihat, ayuhda ilaihi amla, adakah ada sesiapa nak bagi dia hadiah ataupun tidak. Walladhi nafsu Muhammad biyadih, demi zat yang nyawa Muhammad berada pada genggamannya, sabda Nabi, la yanalu ahadun minkum minha syai'an, tidaklah seseorang daripada kamu mengambil sesuatu hadiah yang dia dapat kerana jawatan dan tugasannya, kecuali dia akan datang membawa benda tersebut pada hari kiamat. Yahmiluhu ala unuqih, dia perlu pikul benda tersebut pada tengkuknya, sama ada hadiah tersebut ba'irun, berupa unta, lahu rugha'un, yang hidup, yang mengeluarkan suara, au baqaratun, ataupun hadiah itu adalah lembu, laha khuwarun, yang hidup mengeluarkan suara, au syatun tay'aru, ataupun kambing yang hidup yang mengeluarkan suara. Dia kena pikul semua itu pada lehernya. Summa, kemudian Nabi SAW telah mengangkat kedua tangan baginda sehingga kami dapat melihat ufratan ibtai, keputihan ketiak baginda Nabi SAW. Tinggi Nabi angkat tangan, maka baginda pun berdoa, Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, adakah aku telah menyampaikan, marrataini, sebanyak 2 kali. 4737. Wa bihi la qala hadatsana Isa kun Ibrahim wa Abdul Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Urwa an Abi Humaid As-Sa'idi qala, daripada Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala, beliau telah berkata, istamalan Nabi Ibn al-Lutbiyah, Nabi SAW telah melantik Ibn al-Lutbiyah sebagai amil, sebagai pengutip zakat bagi pihak Nabi SAW, dan beliau adalah seorang lelaki daripada ala sadaqah, sebagai pengutip zakat. Faja'a bil mal, maka dia membawa pulang dengan harta. Fadafa'a ila Nabi, maka diserahkan harta zakat kepada Nabi seraya berkata, hadza malikum, inilah harta zakat untuk kamu, wa hadhi hadiyatun uhdiyat li, sementara ini pula adalah hadiah yang diberikan hadiah kepadaku. Maka Nabi SAW pun bersabda, afala qa'adta fi baiti abika wa ummi, mengapa kamu tidak duduk sahaja di rumah ibu dan ayah kamu, fatanzur, lalu kamu perhatikan, ayuhda laka amla, ada tak sesiapa nak bagi hadiah kepada kamu ataupun tidak. Summa qama Nabi, kemudian Nabi SAW telah berdiri menyampaikan khutbah, dan baki hadis adalah sama dengan hadis sebelum ini. Summa zakarana wa hadisi Sufyan 4738. وبه إليه قال وحدثنا أبو كريب بن محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا هشام عن أبي حميد الساعدي, daripada Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, istamala Rasulullah, Nabi SAW telah melantik seorang lelaki daripada Asad, daripada Banu Asad, ala sadaqati Bani Sulaim, untuk mengutip zakat daripada Banu Sulaim. Yud'a Ibn al-Utbiyah, lelaki ini dikenali sebagai Ibn al-Utbiyah, tetapi lebih tepat panggilan sebelum ini Ibn al-Lutbiyah.
Falamma jaa, apabila dia datang, hasabah, maka dia mula mengira. Lalu dia berkata, hadza malukum, ini harta zakat untuk kamu. Wa hadza hadiyah, ini hadiah untukku. Maka Nabi SAW pun menegur, fahalla jalasta fi baiti abik, maka mengapa tidak kamu duduk sahaja pada rumah ayah kamu dan ibu kamu, hatta ta'tiyaka, sehingga datang kepada kamu hadiah-hadiah kamu, in kunta sadiqa, jika kamu berkata benar. Summa khutabana, kemudian Nabi SAW telah berkhutbah kepada kami, maka baginda telah memuji Allah, mengagungkan Allah. Kemudian baginda bersabda, amma ba'du, fa inni asta'milur rajul, sesungguhnya aku telah melantik salah seorang daripada kamu, alal amal, untuk satu tugasan, mimma wallani Allah, daripada tugasan yang Allah telah berikan kepadaku. Fayatini, lalu dia datang seraya berkata, hadza malukum, ini adalah harta zakat untuk kamu, wa hadza hadiyatun uhdiyat li, dan ini pula adalah hadiah untukku. Maka Nabi tegur, afala jalasa fi baiti abihi wa ummi, maka mengapa tidak diduduk sahaja di rumah ayah dan ibunya, hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana sadiqa, biarlah hadiah itu datang ke rumah ibu dan ayahnya jika dia berkata benar. Wallahi, demi Allah, sabda Nabi, la ya'khudhu ahadun minkum minha syai'a, tidaklah salah seorang daripada kamu mengambil sesuatu daripada hadiah yang diberikan kerana jawatannya, bighairi haqqi, tanpa haknya, illa laki Allah, kecuali dia akan bertemu dengan Allah, yahmiluh, dan dia akan memikul apa yang dia telah ambil kononnya sebagai hadiah pada hari kiamat. Fal'arifanna ahadan minkum, pasti dan pasti aku dapat mengenali salah seorang daripada kamu tak kala bertemu dengan Allah, yahmilu ba'ira, ada yang terpaksa memikul kuda yang mengeluarkan suara, ada yang terpaksa memikul lembu, laha khuwar, yang mengeluarkan suara, aw syatan tay'ar, ada yang terpaksa memikul kambing yang mengeluarkan suara. Thumma rafa'a yadayhi, kemudian baginda mengangkat kedua tangan baginda begitu tinggi, hatta ru'ya bayadu ibtai, sehingga kelihatan keputihan ketiak baginda. Maka baginda pun berdoa, Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan? Berkata perawi, basura aini, aku telah melihat Nabi sewaktu Nabi SAW menyampaikan hadis ini, wasami'a udhuni, dan telingaku mendengar hadis ini ketika Nabi SAW menyampaikannya. Sebab itu dalam fatwa negeri Selangor dan di Malaysia, bahkan di banyak tempat, seseorang yang kerja dia mengutip zakat fitrah, maka dia tak boleh ambil duit yang orang bagi kepadanya konon sebagai lebihan. Contohnya orang bayar zakat fitrah, dia bagi 100 tapi kena bayar 90, maka dia kata RM10 ni untuk Umar, RM10 ni untuk Ustaz, maka tak boleh. Sebab dia diberi RM10 kerana jawatan ambil zakat yang dia pegang. Maka sebab itu tidak boleh, dia perlu masukkan duit tersebut dalam tabung sedekah dan sebagainya. 4739 yang ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ila qala wa hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Abdullah bin Numair wa Abu Muawiyah tatawil. Wa bi ila qala wa hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Abdul Rahim bin Sulaiman tatawil. Wa bi ila qala wa hadatsana Ibn Abi Umar qala hadatsana Sufyan kullu man Hisham bi hadzal isnad wa fi hadits Abdah wa Ibn Numair falamma jaa hasabah, apabila sahabat ni datang, dia pergi kira harta tersebut di hadapan Nabi, kama qala Abu Usamah wa fi hadis Ibn Numair, ta'lamunna wallahi walladhi nafsi biyadihi la ya'khudhu ahadukum minha syai'a, wa zada fi hadis Sufyan qala basura aini wa sami'u dhunaya wa salu Zaid bin Thabit fa innahu kana hadiran ma'i. Maka berkata Abu Humaid As-Sa'idi, tanya juga peristiwa ini kepada Zaid bin Thabit, kerana sesungguhnya dia juga hadir ketika itu bersama denganku. 4740. Wa bihi qala wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Jarir an Syaibani an Abdullah ibn Zakwan wa huwa Abu Zinad an Urwah bin Zubair an Abi Humaid As-Sa'idi, daripada Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam istamala rajula, telah melantik seorang lelaki untuk mengutip zakat bagi pihak Nabi. Faja'a bisawadin kathir, maka dia telah membawa harta benda yang banyak. Bisawadin maksudnya amwal, harta benda yang banyak.
Faja'ala yaqul, lalu dia mula berkata, hadza lakum, ini untuk kamu wahai Rasulullah, wa hadza uhdiya ilayya, ini dihadiahkan kepadaku. Fadzakara nahwah, baki hadis adalah lebih kurang sama. Qala Urwatu faqultu li Abi Humaid as-Sa'idi asami'tahu, adakah tuan betul-betul mendengar hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Humaid as-Sa'idi berkata, min fihi ila udhuni, aku dengar hadis ini daripada mulut baginda terus kepada telingaku tanpa ada orang lain yang menjadi perantaraan. 4741. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي بن أميرة الكندي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل, barang siapa yang kami lantiknya, dan barang siapa di antara kamu yang kami melantiknya untuk sesuatu tugasan, fakatamana, lalu dia menyembunyikan daripada kami, mikhyatah, walaupun hanya jarum. Dia tidak berlaku amanah, dia hanya sembunyikan walaupun satu jarum. Jarum tak nilai mana, tak besar mana. Tapi sabda Nabi, walaupun hanya satu jarum. Fama fawqah, ataupun lebih daripada itu, kana ghululan, itu pun dianggap sebagai khianat dan mencuri. Ya'ti bi yaumal qiyamah, dan dia perlu bawa apa yang dicuri dan khianat pada hari kiamat. Maka telah bangun kepada Nabi SAW seorang yang berkulit gelap daripada kalangan Ansar, ka'anni anzuru ilaih, kata perawi, seolah-olah aku masih boleh melihat kepada situasi itu. Maka orang tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, iqbal anni amalaka, ambillah balik tugasan yang engkau berikan kepadaku. Dianggap betapa berat, betapa susah. Maka dia kata, ambil balik wahai Rasulullah tugasan yang engkau berikan kepadaku. Qala, maka baginda bersabda, wa ma laka, apa yang kamu sebut? Maka qala, orang tersebut berkata, sami'tu kataqulu kadza wa kadza, aku telah mendengar tuan berkata begitu dan begini tentang ancaman orang yang khianat dan tidak berlaku jujur pada tugasan dia. Maka Nabi SAW bersabda, wa ana aquluhu al-an, aku mengulanginya sekali lagi, man ista'malnahu minkum ala amal, barang siapa yang kami lantiknya daripada kamu untuk sesuatu tugasan, fayaji'u biqalilihi wa kathirih, maka hendaklah dibawa semua yang dia dapat. Fama utiya minhu akhadha, maka apa jua fama utiya minhu akhadha, maka apa jua yang diberikan kepadanya daripada itu oleh pemerintah, oleh Nabi, dia boleh ambil. Wa ma nuhiya anhu, dan apa jua yang dilarang untuk ambil, intaha, hendaklah dia menjauhkan diri. 4742 dan 43, kedua-dua ini kita tidak terjemahkan. وبه قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر تهبل. وبه قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة قال وحدثنا إسماعيل بهذا الإسناد مثله. 4743. وبه قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا الفضل بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرنا قيس بن أبي حازم قال سمعت عدي بن أميرة الكندي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديثهم. Kita insyaAllah akan sambung esok. Malam ni belum confirm lagi sama ada jam 10.30 ada santai sirah ataupun tak. Sebab salah seorang ustaz saya daripada Afrika Selatan baru tiba dan ada pertemuan dengan dia. Namun insyaAllah kalau ada santai sirah, kita akan berjumpa jam 10.30. Dan Sahih Muslim kita akan sambung esok pagi insyaAllah. Terima kasih semua, jumpa lagi.